Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bonda Radia Yusof dan para sahabat. Baiklah, kami daripada kumpulan 41 yang mendapat soalan E yang berbunyi frasa nama dalam frasa nama tunggal dan komplement dalam teori perpalang X. Mana kata pada hari ini kami akan membicarakan perkara ini dengan lebih mendalam. Baiklah, kumpulan ini akan dibentangkan oleh saya Muhammad Iqbal, diikuti oleh Irma, diikuti oleh Sarah Sumayah dan diikuti oleh pembentangan yang bakal dilakukan oleh Jessica. Baiklah, apabila kita bercakap tentang teori X, eloklah kita menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan teori perpalang X. Teori perpalang X merujuk kepada satu mekanisme yang diamalkan oleh ahli linguistik untuk menunjukkan representasi ataupun perwakilan struktur bagi ayat atau frasa. Makna kata, dalam teori perpalang X ini ada satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran, yang mana frasa nama yang mempunyai unsur-unsur yang mengikuti frasa nama itu mempunyai pembahagian-pembahagian struktur yang membentuk frasa nama itu. Baiklah, konsep ini akan kita selusuri dengan lebih mendalam dengan pembentangan yang bakal dibentangkan oleh para sahabat saya pada masa ini. Saya akan menerangkan tentang kepala frasa nama. Unsur utama dalam frasa ialah kepala. Kepala bagi frasa nama boleh mempunyai penerang atau modifier seperti specifier, komplement dan adjunct. Frasa yang endosentrik bermaksud setiap frasa dikepalai oleh satu kepala. Frasa nama bersifat endosentrik kerana frasa tersebut terdiri daripada satu kepala, iaitu kata nama yang dikenali sebagai kata nama kepala. Rumus struktur frasa ini mempunyai 3 syarat, iaitu kewujudan setiap frasa mestilah endosentrik, kehadiran 3 aras iaitu fx, x berpalang 1 dan x, kedudukan kepala x adalah satu aras di bawah x satu palang, x yang dinaungi terus oleh nodus frasa fx. Kepala frasa nama diwakili oleh simbol x yang termasuk dalam kategori leksikal. X adalah unjuran kosong yang dikenali sebagai kepala dan nodus. Kedudukan posisi X ini pula dikenali sebagai nodus terminal. Nodus terminal ini boleh terdiri daripada kategori leksikal seperti kata nama yang diwakili oleh N. Frasa pula terbentuk daripada kepala yang sama jenis dengannya, seperti frasa nama terbentuk daripada kepala N. Setiap kepala menaungi satu perkataan dan setiap kepala juga mungkin memerlukan penerang yang dikenali sebagai pelengkap. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud komplement dalam X berpalang. Komplement ini memberi maklumat wajib mengenai sesuatu unsur ataupun lokasi. Jadi, kewujudan komplement ini biasanya dia akan diandaikan ataupun dibayangkan oleh makna inti atau kepala dalam sesuatu frasa. Jadi, saya berikan contoh perkataan memukul. Memukul ini memerlukan objek wajib, contohnya nyamuk. Ia bermaksud apabila perkataan memukul ini diujarkan ataupun ditulis, kita mesti akan membayangkan apakah yang dipukul. Oleh itu, wujudlah komplement iaitu nyamuk untuk melengkapkan frasa tersebut menjadi memukul nyamuk. Apabila ia adalah wajib, maksudnya sekiranya tak ada komplement untuk menerangkan kepala ataupun inti kepada frasa, ia akan menjadi tidak lengkap dan juga tidak gramatis. Untuk lokasi pula, kata sendi nama contohnya di perlu diikuti oleh komplement frasa nama yang berfungsi sebagai objek. Contohnya, Irma di Tokyo, Jepun. Oleh itu, dalam Raja X berpalang, komplement akan ditandai sebagai Z yang berfungsi untuk menerangkan kepala atau inti frasa nama. Komplement ini juga boleh hadir sebelum X untuk ayat pasif dan selepas X untuk ayat aktif dalam sesuatu frasa nama. Dan apa yang paling penting adalah kehadiran komplement ini adalah wajib untuk menerangkan sesuatu makna dalam satu frasa. Hal ini kerana komplement frasa nama tidak wujud, maka sesuatu frasa akan tergantung dan juga tidak gramatis. Seterusnya, saya Jessica Lanalin, anak tutong, akan menyambung pembentangan ini mengenai jenis frasa nama dan komplement. Terdapat 3 jenis frasa nama dan komplement yang akan dibincangkan oleh kumpulan kami. Jenis frasa nama dan komplement tersebut adalah kepala tambah komplement. Berikut merupakan Raja X berpalang bagi ayat tunggal lelaki itu dari Vietnam.
Lelaki itu merupakan frasa nama dan kedudukannya dalam raja ek berpalang adalah di posisi kepala, manakala dari Vietnam ini menduduki posisi komplimen dalam raja ek berpalang. Seterusnya, jenis frasa nama dan komplimen adalah spesifier tambah kepala tambah komplimen. Berikut merupakan raja ek berpalang bagi ayat tunggal, seekor burung di dalam sangkar. Seekor burung terletak pada posisi spesifier, di pula merupakan komplimen, dan dalam sangkar pula di posisi kepala yang merupakan frasa nama dalam raja ek berpalang. Akhir sekali, jenis frasa nama dan komplimen adalah spesifier tambah kepala tambah komplimen tambah adjung. Berikut merupakan raja ek berpalang bagi ayat tunggal, 2 orang pelajar di padang kawat USM. 2 orang merupakan spesifier, kepala dalam ayat ini adalah pelajar, komplimen pula adalah di padang, dan adjung pula adalah kawat USM. Kehadiran adjung dalam ayat ini boleh digugurkan tanpa mengubah maksudnya kerana kehadirannya adalah opsional. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.